Selamat sejahtera kepada Puan Norima. Hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan 3 PKUK 1124. Saya ialah Elisa Konsingro dari kelas PPS 21. Bagi pengenalan, saya ingin membentangkan tentang PDK Petaling. Pusat Pemulihan dalam Komuniti PDK Petaling telah ditubuhkan pada tahun 1997 sebagai inisiatif untuk menyediakan pemulihan dan latihan kepada murid berkeperluan pendidikan khas MBPK supaya mereka dapat berdikari dan bersedia untuk mengikut program pembelajaran pendidikan khas integrasi PPKI dan bersedia mengikut program pembelajaran di sekolah. Pada awal penubuhannya, PDK ini beroperasi di Puchong Kinara sebelum berpindah ke Taman Desa Petaling kira-kira 16 hingga 17 tahun yang lalu. Kini, PDK Petaling mempunyai seramai 8 orang tenaga pengajar yang berdedikasi dan 45 orang pelatih, terdiri daripada 38 kanak-kanak dan 7 individu dewasa. Pelatih di sini terdiri daripada pelbagai kategori orang kurang upaya, termasuklah autism yang merupakan majoriti dengan lebih 30 pelatih, kelewatan pertuturan, speech delay, masalah mental serta kombinasi seperti autism dan cerebral palsy. PDK Petaling terletak di 29 Jalan 2, Stage 151A, Taman Suria, 58200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan. Ini adalah AAC saya. Nama AAC ini adalah The Voice Bridge. Cara untuk menggunakan AAC ini adalah yang pertama adalah sediakan papan komunikasi yang bergambar dengan gambar jelas dan berwarna mewakili keperluan murid. Contohnya, buah-buahan, makanan, minuman, aktiviti seperti apel, pisang, air, nasi, susu, dan mainan serta pastikannya dicetak dan dilaminatkan untuk ketahanan. Yang kedua adalah kita hendaklah mengajar murid cara memilih gambar dengan melatih mereka menunjuk, menyentuh atau menyerahkan gambar yang dipilih seperti meletak gambar buah di depan murid. Yang ketiga adalah gunakan gambar secara konsisten setiap hari. Oleh itu, mereka boleh guna AAC untuk menyampaikan keperluan mereka. Sebagai contoh, mereka tunjuk simbol roti, jadi kita tahu dia mau makan roti. Adaptasi dalam komunikasi AAC untuk murid berkeperluan pendidikan khas. Pembelajaran merujuk kepada usaha pengubah suai yang dilakukan terhadap persekitaran, bahan bantu mengajar atau strategi komunikasi bagi memastikannya bersesuaian dengan tahap keupayaan serta keperluan murid. Contohnya, yang pertama, kita boleh menggunakan gambar atau simbol yang bersaiz besar. Bagi murid yang menghadapi kesukaran dari segi penglihatan atau pemrosesan visual, penggunaan gambar atau simbol yang bersaiz besar adalah penting untuk memudahkan mereka mengenal pasti maklumat. Selain itu, kita akan menggunakan warna-warna kontras tinggi. Warna-warna kontras tinggi juga digunakan untuk menarik perhatian dan memperjelas perbezaan antara simbol sekaligus membantu dalam proses pemahaman visual. Bagi memudahkan komunikasi harian, papan komunikasi yang ringkas dan mengandungi gambar
Aktiviti rutin seperti makan, bermain, atau ke tandas boleh digunakan untuk menyokong komunikasi bukan lisan. Di samping itu, peranti AAC perlu diletakkan di lokasi strategi dalam kelas seperti berhampiran meja kerja atau kawasan pembelajaran supaya mudah dicapai oleh murid pada bila-bila masa yang diperlukan. Sebagai contoh, seorang murid yang mengalami kesukaran intelektual mungkin menggunakan buku komunikasi bergambar semasa waktu rehat untuk menunjukkan pilihan makanan yang diinginkan, yang membolehkannya berkomunikasi secara lebih berdikari dan bermakna walaupun tanpa pertuturan lisan. Selain itu, saya akan membentangkan tentang modifikasi untuk keperluan spesifik. Yang pertama ialah kita akan gunakan struktur visual seperti jadual bergambar. Struktur visual ialah susunan maklumat dalam bentuk gambar atau simbol yang membantu murid untuk memahami rutin, urutan aktiviti, dan jangkaan tingkah laku. Bagi murid berkeperluan khas seperti autism, yang boleh membantu mereka meramalkan aktiviti, mengurangkan kegelisahan dan meningkatkan fokus mereka. Sebagai contoh, jadual bergambar harian boleh memaparkan urutan aktiviti seperti masuk kelas, menyanyi lagu selamat pagi, aktiviti mewarna, waktu rehat untuk balik. Gambar bagi setiap aktiviti disusun secara linear dan dipaparkan pada papan atau skrin tablet. Guru boleh menunjukkan atau menandakan setiap aktiviti yang sedang atau telah dilakukan. Ini boleh membantu murid mengatur masa dan aktiviti secara mental serta bersedia dari segi emosi dan tingkah laku untuk perubahan seterusnya. Seterusnya, yang kedua adalah kita akan sediakan skrip sosial bergambar dalam peranti AAC. Skrip sosial bergambar ialah satu bentuk panduan visual yang memaparkan dialog atau interaksi sosial yang telah disusun terlebih dahulu bagi membantu murid untuk memahami bagaimana untuk bertindak dalam situasi tertentu. Bagi murid dengan kesukaran dalam komunikasi sosial seperti murid autism, skrip ini amat boleh membantu mereka menghafal dan mempraktikkan corak komunikasi yang sesuai secara berulang. Yang ketiga adalah ajar pilihan jawapan terbuka dan tertutup melalui AAC. Pilihan jawapan terbuka dan tertutup dalam AAC merujuk kepada dua jenis respon murid. Jawapan tertutup melibatkan pilihan terhad seperti ya atau tidak, atau memilih antara beberapa gambar. Jawapan terbuka membolehkan murid menyatakan pandangan atau kehendak dengan lebih bebas walaupun masih menggunakan simbol yang disediakan. Melatih kedua-dua jenis jawapan ini penting untuk meningkatkan fleksibiliti komunikasi dan kemahiran membuat keputusan. Sebagai contoh, ketika sesi makanan ringan, guru boleh mula dengan soalan tertutup. Awak mahu biskut atau pisang dengan gambar dua makanan. Kemudian, guru boleh bertanya soalan terbuka seperti apa yang awak mahu makan hari ini, dan murid boleh menavigasi AAC untuk memilih jawapan mereka sendiri dari senarai pilihan yang lebih luas. Dengan latihan berterusan, murid akan lebih berani membuat pilihan, menyatakan kehendak sebenar dan berkomunikasi dalam konteks yang lebih realistik. Ini secara langsung menyokong perkembangan sosial, kognitif, dan emosi murid melalui komunikasi mereka. Akhir sekali, saya akan membincangkan tentang aplikasi komunikasi untuk MBPK masalah pembelajaran. Yang pertama adalah komunikasi yang teratur.
Mengelompokkan maklumat berdasarkan kategori dan warna membantu pengguna untuk mengenali hubungan antara perkataan dan maknanya sekaligus boleh menyokong perkembangan pemahaman mereka. Bagi latihan multisensory, penggunaan elemen visual seperti warna dan gambar sangat berkesan untuk membantu kanak-kanak yang mengalami kesulitan dalam memproses maklumat. Yang kedua adalah intervensi secara berperingkat. Intervensi secara berperingkat bermula dengan melatih murid menggunakan komunikasi asas seperti meminta bantuan atau menunjukkan keperluan harian. Setelah kemahiran dikembangkan kepada perbualan sosial dan perkongsian maklumat seperti menyatakan perasaan atau menceritakan pengalaman. Sekian, terima kasih.